Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب رب العالمين سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du. Yang berusaha semua ahli jawatan kuasa masjid yang hadir, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin sidang jamaah yang dikasihi dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama dan selamanya bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, masih lagi diberikan keizinan kepada kita untuk kita berkumpul di rumahnya yang mulia ini di saat-saat yang mulia dan diberkati ini. Allah subhanahu wa ta'ala masih lagi memberikan peluang dan ruang untuk kita sama-sama menunjukkan bukti perhambaan dan pengabdian diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita lahir sebagai seorang beriman, maka iman yang ada itu harus dibuktikan dengan menjelmakan perkara-perkara yang disebut sebagai syariat, perkara-perkara yang disebut sebagai al-Islam. Al-Islam adalah amalan-amalan zahir, amalan-amalan zahiriyah yang dijelmakan hasil keimanan yang ada dalam diri kita. Dan inilah satu bukti yang insya-Allah kukuh menunjukkan bahawa kita adalah hamba yang sebenar-benarnya, yang sangat perlu kepada pengiktirafan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua manusia adalah hamba Allah, tetapi tidak semua manusia ini diperakui perhambaannya di sisi Allah. Semua orang boleh mengaku ana Abdullah, aku hamba Allah. Semua orang boleh mengaku dia adalah hamba Allah, Allah adalah Tuhan dia. Tetapi tidak semua orang Allah memperakui, mengiktiraf perhambaannya. Maka dengan amalan zahir, dengan sembahyang, dengan zikir, dengan bacaan Al-Quranul Karim, dengan itu, dengan ini, hadir ke majlis ilmu, hadir ke Baitullah dan sebagainya, diharapnya menjadi bukti ataupun menjadi satu permohonan kita kepada Allah agar Allah terima perhambaan kita. Hamba kalau dilihat dari kacamata manusia, ianya merupakan satu kedudukan yang bawah, kedudukan yang terkebawah.
ialah hamba. Hamba kalau ianya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala atau dari kacamata agama, ianya merupakan sebuah kedudukan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau meletakkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kedudukan perhambaan, seperti mana yang Allah sebut di dalam Al-Quran ayat pertama dari surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, abdihi. Maka abdihi di sini adalah maqam, kerana dilihat oleh Allah, kerana dari kacamata Allah atau dari kacamata agama. Hamba dari kacamata agama adalah maqam. Maqam itu adalah kedudukan yang mulia di sisi Allah. Hamba dari kacamata manusia adalah kedudukan yang hina, kedudukan yang tidak punya makna. Semoga kita sama-sama berusaha menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Sidang hadirin muslimin yang saya muliakan, yang tu saya jadikan sebagai muqaddimah. Kita nak sambung pengajian kita tafsir surah Nuh. Setelah kita berehat sekejap disebabkan arahan PKP dan sebagainya, kita sambung semula ayat yang ke-26 insya-Allah. Ayat yang ke-26 dan seterusnya daripada surah Nuh. Firman Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Innaka in tadharhum yudillu 'ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara. Saya rasa ayat 21 tuan-tuan sekalian. Ayat 21. Ayat 21, maafkan saya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nuhur rabbi innahum 'asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا. Ayat 21 sehingga ayat 25. InsyaAllah malam ni kita cuba telaah tekuni beberapa ayat sambungan daripada surah Nuh ini. Ayat yang ke-21 Allah berfirman,
Wa qala Nuhur rabbi innahum asawni. Nabi Nuh alaihi salam merayu lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan baca ayat-ayat berkenaan dengan rayuan Nabi Allah Nuh alaihi salam kepada Allah tentang kedegilan, kegilaan, kebiadaban kaumnya. 5 ayat ni ialah rayuan Nabi Nuh alaihi salam kepada Allah. Maka Allah sebut Nabi Nuh merayu lagi dengan berkata, wahai Tuhanku, innahum asawni, sesungguhnya mereka telah menderhaka kepada aku. Mereka itu ialah kaum dia, kaum Nabi Nuh alaihi salam. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara, dan mereka telah menurut orang yang harta benda dan anak pinaknya tidak menambahi melainkan kerugian jua. Nabi Nuh merayu kepada Tuhan, ya Allah, Tuhanku, mereka mendustaiku lagi. Mereka turut orang-orang kenamaan di kalangan mereka. Kerana orang-orang kenamaan itu punyai harta, punyai harta benda, punyai pendokong dan penyokong, punyai anak pinak yang ramai. Allah Ta'ala kata melalui rayuan Nabi Allah Nuh, kata Nuh, dan mereka menurut orang yang harta benda dan anak pinaknya tidak menambahi, maknanya tidak memberikan faedah kepada kehidupan mereka melainkan kerugian sahaja. Siapa mereka ini? Pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar, orang-orang kenamaan di kalangan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh kata, ya Allah, mereka tak mahu ikut aku. Mereka menderhakai arahan dan perintah aku. Malahan mereka turut apa? Turut orang-orang besar, orang-orang kenamaan yang punyai harta benda, yang punyai pendokong, penyokong, anak zuriat, yang semua itu tidak membawa makna untuk kehidupan mereka, melainkan semua itu akan memusnahkan kehidupan mereka, akan menjadikan azab dan siksaan lagi kepada mereka. Maka orang yang macam itulah mereka ikut. Mereka menderhakaiku. Merayu Nabi Allah Nuh alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebut tentang orang-orang mulia di kalangan mereka, orang yang ada harta benda dan anak pinak. Yang tu menjadi barang termahal kepada masyarakat pada ketika itu. Bila ada harta banyak dan ada anak ramai. Jarang orang yang harta banyak anak ramai. Ada bukan tak ada kan. Orang yang ada harta benda yang banyak, anak yang ramai, inilah dua nikmat sebenarnya, nikmat dunia. Yang kalau kena gaya dan caranya kita mengurus nikmat dunia ini, maka anak dan harta benda tidak akan menjadi asbab kemusnahan hidup kita. Tapi mereka, orang-orang kenamaan di kalangan kaum Nuh alaihi salam, punyai dua nikmat yang besar dan hebat ini. Mereka tidak menguruskan nikmat ini menjadi satu bukti syukur, malahan kufur mereka kepada Tuhan. Lalu Allah kata anak-anak itu, harta benda yang banyak dan bertimbun itu tidak memberikan apa-apa tambah nilai dalam hidup mereka,
kecuali jadi asbab kepada kehancuran dan kedatangan azab kepada mereka. Tafsiran ini ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih. Jadi anak, pinak dan harta benda itu tidak menjadikan mereka berada di jalan Allah, tidak menjadikan mereka itu berada dalam agama Allah, tidak menjadikan mereka itu istiqamah dalam kebaikan dan kebenaran. Tidak sama sekali. Jadi mereka ini, beberapa orang pimpinan dan orang kenamaan ini menjadi idola, menjadi ikutan kepada kebanyakan masyarakat pada ketika itu, yang mana menjadi sasaran dakwah Nabi Allah Nuh alaihi salam sekian ratus tahun itu. Mereka tidak menuruti, tak mau ikut Nabi Nuh alaihi salam. Sedangkan kita dah cerita Nabi Nuh alaihi salam, kita dah cerita betapa kesungguhannya di luar batasan kemampuannya. Maknanya tafsiran menyebutkan bahawa Nabi Nuh alaihi salam, orang putih sebut all out, habis-habisan, gunakan segala kemampuan, kederat, kebolehan, kepakaran, medium, wasilah yang ada. Kita dah bincang, kita dah sebut dah. Malahan bukan 10, 20, 30 tahun, ratusan tahun Nabi Nuh alaihi salam cuba mendekati mereka dengan penuh kesabaran. Kesabaran Nabi Allah Nuh alaihi salam walaupun tidak setanding sabarnya Nabi Ayub alaihi salam. Orang kalau sebut sabar ni, orang ingat Nabi Allah Ayub alaihi salam. Guru saya selalu pesan, nak jadi orang cemerlang, nak jadi orang berjaya, kena ada 3 benda. Kena ada harta karun, harta korun dia kata. Kena ada sabar Ayub, dan kena ada umur Nuh alaihi salam. 3 benda ni faktor kejayaan, kecemerlangan dalam hidup. Bila sebut sabar, Nabi Allah Ayub, ikon manusia paling sabar. Pun begitu, bukan biasa-biasa sabarnya Nabi Nuh alaihi salam. Ratusan tahun. Akhirnya inilah yang akhirnya dia merayulah kepada Allah. Habis riang, kata orang Utara, habis riang, habis kederat, habis modal dah tak. Lailan wa nahara, siang dan malam. Bukan kata semua medium dia pakai, semua cara dia guna, siang dan malam, habis riang. Kan? Akhirnya tak mau ikut. Nak ikut orang tu juga, nak ikut orang-orang yang kita sebut tadi lah, orang-orang kenamaan mereka juga. Tak mau ikut apa yang dipujuk, apa yang diajak oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam. Wa makaru makran kubara. Diteruskan lagi rayuan Nabi Allah Nuh kepada Allah. Dan mereka, kata Nuh alaihi salam, telah menjalankan tipu daya dengan merancangkan rancangan yang amat besar bahayanya terhadap dakwah aku. Ini cabaran kepada dakwah. Dan inilah dakwah pertama dalam lipatan sejarah dakwah Islamiah yang mendapat tentangan hebat dan mendapat kecaman, malahan rancangan tipu daya untuk menerencatkan dakwah ini. Sekarang ni kalau kita sebut dakwah, orang dulu dah berdakwah. Kita tak berapa nak rasa susah dengan dakwah. Kan hari ni tak berapa rasa susah. Ni Nabi Nuh alaihi salam, manusia pertama yang Allah hantar kepada manusia, dan kumpulannya adalah kumpulan dakwah pertama dalam lipatan sejarah dakwah Islamiah atas muka dunia ini. Jadi dia merayu, dia kata, dan mereka telah menjalankan tipu daya dengan merancangkan rancangan yang amat besar bahayanya. Apa rancangan yang amat besar bahayanya? Bersalahan ulama mengenai hakikat tipu daya itu. Setengah pendapat mengatakan bahawa
tipu daya yang besar bahayanya itu ialah hasutan para pimpinan mereka, hasutan para pimpinan mereka, supaya orang-orang ramai, orang masyarakat terbanyak meninggalkan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Malahan pendapat yang lain menyebutkan rancangan tipu daya yang besar bahayanya itu ialah rancangan membunuh Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ini adalah cabaran dakwah. Walaupun kita dah bukan kita orang mula-mula yang menjalankan dakwah, telah ada kumpulan-kumpulan jamaah-jamaah, orang-orang generasi sebelum kita yang menjalankan dakwah, tetap dakwah tersebut berhadapan dengan 1001 cabaran, halangan, kecaman, malahan rancangan tipu daya. Rancangan tipu daya. Terus sekalian, dalam tafsir menyebutkan riwayat tentang umur dakwah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Umur dakwah Nuh alaihi salam 950 tahun. 950 tahun. Maknanya telah ada beberapa generasi demi generasi. Maknanya ada generasi Tok Wan kan. Kemudian pergi generasi Tok Wan tu, datang generasi bapa kan. Kemudian habis generasi bapa, generasi anak-anak. Kemudian generasi cucu-cucu. Kemudian generasi cicit-cicit. Begitulah gambaran. Bergenerasi. Tuan-tuan sekalian, daripada generasi awal lagi. Daripada generasi awal. Orang-orang yang memusuhi Nabi Allah Nuh alaihi salam ni, mereka tak akan lupa tinggalkan pesanan penting sebelum mereka meninggalkan dunia, iaitu jangan dengar orang ni. Jangan percaya orang ni. Jangan dengar orang ni, jangan percaya orang ni. Kalau dia ajak buat baik, semua tak betul. Jaga kita punya agama asal kita. Begitulah. Cuba bayang, dari generasi ke generasi dipesan perkara yang sama, diasak pesanan tersebut. Ini propaganda yang ada dalam setiap generasi yang ada pada masa itu, sehingga mereka pun dah semua orang pesan macam tu. Semua orang lama pesan dekat orang sekarang macam tu. Jangan dekat dengan Nuh ni. Bahaya. Dia kalau cakap dia boleh pukau. Kan? Dia kalau cakap ada saja benda dia nak pusing. Ini yang diasak. Cuba bayangkan bagaimana penolakan masyarakat Nuh alaihi salam dari generasi ke satu generasi. Sebab tu berapa orang yang ikut dia? Tak ramai. 950 tahun umur dakwahnya. Berapa puluh orang sahaja, 80 orang lebih sahaja yang benar-benar ikut Nabi Allah Nuh alaihi salam. Terlalu mencabar dakwah ini. Terlalu mencabar, subhanallah. Oleh tu kita lihat rayuan dia. Nanti lepas dia merayu, lepas tu Nabi Allah Nuh alaihi salam putus asa. Istilah kita putus asa lah. Dia bukan putus asa. Ahli tafsir kata dia tahu dah. Allah Ta'ala, dia tahu dah melalui tabiat kaum dia tahu dah. Dia tahu dah, puak-puak ni memang tak boleh pakai walaupun satu huruf perkataan kebaikan. Tak boleh terima. Bila dia tahu macam tu, baru dia angkat tangan nanti, maka datanglah tufan, kan? Bah besar. Itu Nabi Allah Nuh alaihi salam sendiri yang minta. Kan? Baik tuan-tuan sekalian. Kemudian وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Dan ketua-ketua mereka yang tadi itu dah, yang banyak kata benda, yang banyak anak pinak, tapi semua tu jadi asbab mereka binasa. Dan ketua-ketua mereka menghasut dengan berkata. Menghasut ni tuan-tuan sekalian, yang saya sebutkan tadi. Hasutan itu daripada generasi-generasi sebelum itu lagi.
Sebelum itu lagi depa pesan dah, jangan tinggal. Kan. Dan ketua-ketua mereka menghasut dengan berkata, janganlah kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah lah. Kita terjemah apa kita tahu dah. Tuhan-Tuhan, tak betul lah. Yang betulnya satu Tuhan. Ketua-ketua mereka menghasut dengan berkata, dan janganlah kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Dan terlebih khusus, jangan sekali-kali kamu tinggalkan penyembahan. Penyembahan, dia senara satu-satu. Penyembahan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasar. Ini nama-nama sembahan mereka. Nama-nama sembahan mereka. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, menurut ahli tafsir, kelima-lima nama ni, Wud, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasar ini ialah nama orang-orang soleh. Banyak riwayat lah. Ada riwayat mengatakan bahawa mereka ni orang-orang soleh yang berada di antara Nabi Adam dan Nabi Allah Nuh AS. Mereka berada pada ketika itu. Dan mereka punya pengikut-pengikut. Orang-orang soleh betul lah. Orang yang dekat dengan Tuhan, yang akrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang saleh. Ni lima nama ni nama mereka asalnya. Kemudian bila mereka meninggal dunia, pengikut-pengikut mereka sangat terasa pemergian orang-orang soleh yang menjadi ikutan, malahan idola mereka. Ikutan, malahan idola pula. Mati idola tu, meninggal dunia, wafat idola tu. Jadi mereka dalam ibadat mereka, tuan-tuan sekalian, mereka tidak begitu hebat, tidak begitu manis. Kenapa? Mengenangkan pemergian orang-orang soleh di kalangan mereka. Maka di sinilah datangnya satu idea daripada syaitan. Setan bagi idea, kan? Syaitan kata, celukih tengok rupa 5 orang soleh di kalangan kamu tu yang jadi idola kamu tu kan. Lukih rupa mereka. Tak pun ukir, buatlah patung ke apa kan. Letaklah di rumah-rumah kamu. Kan? Bila kamu nak beribadat saja, kamu nengok aja dia. Dapatlah semangat. Ini di peringkat awal. Dia melukih gambar-gambar 5 orang soleh tadi. Kan? Kemudian bila nak beribadat, bila rasa malas je, rasa lemah semangat je, tengok muka orang soleh tadi tu, kan? Semangat demo. Semangat. Itu dia peringkat awal. Lama kelamaan, beberapa generasi, syaitan bagi idea lagi. Syaitan kata kepada orang generasi selepas orang-orang tadilah, orang-orang yang lukis gambar orang soleh tadi, kemudian ambil semangat nak beribadat. Datang generasi selepas tu, orang-orang ni dah pergi dah, meninggal dunia. Syaitan bagi idea lagi. Syaitan kata, cukir buat patung. Dulu ni, mak bapak kamu dulu, tok nenek kamu dulu, demo lukis gambar orang soleh ni. Kemudian dia meminta hujan, dia meminta rezeki, dia meminta macam-macam. Setan tipu daya generasi selepas itu. Padahal generasi awal tu lukis je. Dia melukis gambar, ambil semangat. Dan sekalian, saya baca riwayat ni, saya menung sekejap. Sebab kita pun ada juga gambar orang-orang soleh di kalangan kita. Nah, kita ambil potret mereka kan. Kita letak dalam bilik tidur kita ataupun di rumah kita kan. Cuma kita tak sampailah tahap diminta hujan dekat dia kan. Diminta rezeki dekat dia, tak sampai tahap tu lah. Cuma kenapa jadi sampai tahap itu? Walaupun ni zaman awal, zaman Nuh ni zaman awal lah. Kita dah zaman akhir zaman dah. Kan? Maknanya kita jauh sekali lah untuk kita tersasar. Tersesat
dengan sebab gambar orang-orang soleh tadi. Zaman awal jadi. Cuma saya perhati sebab apa dia jadi macam tu sampai pergi minta. Sebab mereka bukan sahaja sayang orang-orang soleh di kalangan mereka, mereka malahan ta'assub kepada orang-orang soleh di kalangan mereka. Jadikan mereka idola hidup dan mati. Pegang sungguh-sungguh. Kan? Kita ikut orang soleh boleh. Dan itu yang dituntut. Mujalasatus salihin dituntut. Bersekedudukan dengan orang soleh. Maknanya bukan berkhaluat. Maknanya duduk di majlis orang-orang soleh itu dituntut kerana dia boleh menghidupkan hati. Kita duduk dalam majlis orang-orang soleh ataupun kita ziarah orang-orang soleh, seorang ke dua orang ke, perkataannya, nasihatnya boleh menghidupkan jiwa kita. Boleh mencerahkan lagi bara api iman kita. Iman kita ni ibarat bara lah, kena kipas, kena tu bagi dia menyala kan. Nak kena duduk dengan orang-orang soleh. Itu dituntut untuk kita konsisten momentum kita dengan agama. Cuma bila sampai satu tahap yang disebut sebagai ta'assub membabi buta. Ta'assub membabi buta inilah yang boleh menyebabkan kita terkeluar daripada jalan yang benar. Ketika itu, itulah yang berlaku. Mereka bukan sahaja sayang orang-orang soleh ini, malahan tidak ada yang soleh melainkan mereka sahaja. Tidak ada yang soleh di kalangan orang lain melainkan 5 ni sahaja. Maka akhirnya jadi Tuhan yang disembah. Akhirnya sampai generasi kemudian jadi Tuhan yang disembah. Maka orang-orang dulu mereka pesan kepada orang-orang baru, jangan tinggalkan Tuhan ataupun sembahan kita. Terlebih khusus sembahan 5 ini. 5 sembahan ini kita sebut sebagai asnam, patung, berhala lah kita kata. Mereka ni orang baik, mereka ni tak salah, 5 orang ni tak salah. Yang salah itu adalah pengikut mereka, yang salah itu adalah generasi selepas itu yang tidak mahu menuntut, mencari, menerima kebenaran Nabi Allah Nuh alaihi salam yang akhirnya menjadi penyebab tenggelam dalam kesesatan. Tenggelam dalam kesesatan, tuan sekalian. Itu pesanan orang-orang dulu kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Baik tuan-tuan yang saya kasih sekalian, itu banyaklah riwayat-riwayat. Saya kira kumpul-kumpul riwayat tu begitulah ceritanya. Termasuklah riwayat Imam At-Tabari, Imam Ibn Kathir, Imam Qatadah. Riwayat-riwayat tadi saya baca dah, saya kumpul dan saya rumuskan. Itulah beberapa riwayat yang menceritakan tentang siapakah sebenarnya Wud, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasar. Malahan ada riwayat yang menyebutkan Wud ini Tuhan bagi sekian kabilah. Suwa' ni Tuhan bagi sekian kabilah. Setiap kabilah tu dia ada Tuhan dia. Macam mana akhirnya di zaman Nabi kita Muhammad SAW tu kan, ada Tuhan Lata wal Uzza. Kan? Tuhan kepada kabilah Bani Thaqif di Taif, Lata. Kan? Al-Uzza Tuhan puak ni. Ada macam-macam Tuhan. Kan? Tuhan-Tuhan besar yang ada dalam satu-satu masyarakat tersebut. Itu belum cerita Tuhan hak kecil-kecil lagi. Itu Tuhan paling besar yang ada dalam masyarakat tersebut kan. Baik tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Saya baca satu riwayat. Berkata Muhammad bin Qais, adalah berhala-berhala tersebut berasal dari orang-orang salihin daripada anak Adam yang menjadi ikutan bagi orang ramai tatkala mereka mati. Maka pengikut-pengikut dan penyokong-penyokong mereka berkata, kalaulah kita lukis gambar-gambar mereka itu, yakni orang-orang soleh tadi, nescaya lebih rindu kita beribadat apabila kita ingat kepada mereka. Ini generasi awal. Salah tak? Tak salah. Mereka tak sembah pun. Mereka cuma jadikan sebagai pemangkin semangat, kan? Inspirasi, kan? Sumber inspirasi, kan?
Lalu mereka pun melukis gambar-gambar mereka itu. Apabila angkatan yang melukiskan gambar itu telah mati, habis satu generasi tadi, datanglah selepas itu anak cucu mereka. Maka iblis pun menipu mereka. Lalu iblis berkata kepada mereka, sesungguhnya orang tua-tua kamu dahulu menyembah gambar-gambar atau patung-patung ini, dan mereka minta hujan dengan gambar ini. Nampak setan. Sebab tu tuan-tuan sekalian, jangan buka lorong walaupun sikit untuk setan hasut kita. Ini antara lorong ni. Lorong setan menghasut kita. Setan ni ada satu buku tuan-tuan boleh baca. Saya lupa judul buku tu. Cerita tentang iblis. Ataupun boleh juga baca buku Talbisul Iblis atau Belitan Iblis, Ibn Qayyim kan. Makhluk Allah yang paling rajin, tiada tandingan. Tak ada tandingan. Siapa paling rajin di kalangan kita? Tak boleh lawan kerajinan iblis. Setan makhluk yang paling rajin. Luar biasa kerjanya. Luar biasa. Kerjanya subhanallah. Macam kita cerita tadi Nabi Allah Nuh AS kan. Dia punya kerja pun dahsyat juga. Habis dah kita pun kan. Dahsyat juga syaitan ni. Jadi jangan buka ruang. Walaupun sesaat, walaupun seketika, dia mesti menyelinap masuk. Sebab dia sentiasa bekerja. Baik tuan-tuan sekalian, itulah ayat yang ke 21, 22 dan 23 yang sempat saya ulas dan kupas pada malam ini. InsyaAllah akan datang kita sambung ayat yang ke-24, 25. Tak habis lagi rayuan Nabi Allah Nuh AS. Tak habis lagi. InsyaAllah akan datang kita sambung. Kerana isyak pun telah menjengah masuk. Semoga Allah memberikan manfaat, pahala yang besar kepada kita pada hari ini. Sebab kita hadir dalam suasana musibah. Waktu sepatutnya orang orang boleh ambil peluang untuk tidak hadir. Siapa nak kata apa kan? Musim PKP, elok duduk di rumah, tiba-tiba kita hadir ke masjid. Maknanya pahala berlipat kali ganda. Pula tu 10 hari dan malam pertama dalam bulan Zulhijjah lagi berlipat kali ganda. Moga-moga banyaklah pahala kita bersama malam ni insya-Allah. Jadi bekalan untuk kebahagiaan hidup akan datang. Yang baik datang dari Allah, salah silap daripada kelemahan saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.